Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita menghadiri kuliah ilmu, yang kita cari sebenarnya bukanlah semata-mata ilmu atau maklumat yang boleh dicatat. Tetapi bila kita menghadiri kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu, yang kita cari sebenarnya ialah keberkatan dan petunjuk Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita mencari keberkatan, kita mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka barulah ilmu yang kita perolehi itu bermanfaat. Maka sebab itu kadang-kadang kita gagal melihat atau memahami apa yang patut dilihat dan dicari oleh kita semua. Bila kita mencari rezeki, kita keluar bekerja, yang kita cari bukan duit, yang kita cari bukan wang. Kerana duit dan wang atau rezeki itu sebenarnya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan kepada kita. Tidak ada perbezaan bagi orang yang berusaha dengan cara halal atau cara haram, rezekinya tidak berubah. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahawa sebelum 50,000 tahun sebelum Allah menjadikan bumi dan langit, Allah Subhanahu wa taala telah selesai menulis segala takdir manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila anak Adam ketika kita berada dalam rahim ibu kita, maka malaikat diutuskan oleh Allah untuk menulis ketika mana kita masih berada di dalam bentuk alaqah, ketulan darah. Maka malaikat akan bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, adakah diteruskan proses ini ataupun dihentikan?" Daripada alaqah kemudian berkumpal menjadi mudghah. Maka malaikat bertanya, "Ya Allah, adakah janin ini, ketulan daging ini dalam perut diteruskan ataupun digugurkan?" Maka apabila Allah Subhanahu wa taala memberi izin, barulah berlaku proses yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Semua terjadi dengan kehendak Allah. Dan apabila ditiup roh ke dalam perut ibu-ibu yang mengandung, maka malaikat akan turut menulis pada setiap janin itu 4 perkara. Tentang ajalnya, tentang rezekinya, tentang amalannya, dan tentang pengakhirannya, adakah baik ataupun buruk. Maka sebab itu kata para ulama, apabila kita keluar dari rumah, yang kita cari sebenarnya ialah kita berusaha, mencari usaha untuk mentaati perintah Allah, memenuhi takdir yang telah tertulis kepada diri kita. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, wajib bagi orang-orang yang beriman untuk percaya dan yakin kepada takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih, bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah menyebut dalam sebuah kisah yang panjang berkenaan hadis Jibril. Dalam hadis riwayat Muslim menceritakan bagaimana seorang tabi'in, Yahya bin Ya'mar, seorang tabi'in yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji atau umrah. Maka dia dengan sahabat dia 2 orang. Dengan sahabat dia seorang lagi, Al-Himyari, datang ke Mekah untuk buat haji. Dan mereka kata, alangkah baik kalau kita di Mekah ni ambil kesempatan jumpa para sahabat Nabi. Maka mereka bertemu Abdullah bin Umar dalam masjid. Abdullah bin Umar
bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang meninggal dunia pada tahun 72 Hijrah. Maka seorang duduk belah kanan, seorang duduk belah kiri Abdullah bin Umar. Faqala, kata mereka kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, sesungguhnya di tempat kami di Iraq sana, ada satu orang, ada satu golongan manusia yang mengkaji Al-Quran, duk baca Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan mereka itu ada kelebihan itu, kelebihan ini, sehingga buat kami takjub kepada mereka. Tetapi sayang satu, mereka mengatakan alla qadar. Satu je masalah mereka ni, mereka kata tidak ada qadar, tidak ada takdir. Tuan-tuan, awalun nas, awal manusia yang bercakap pasal takdir zaman sahabat ialah Ma'bad al-Juhani, seorang ahli bid'ah. Ma'bad al-Juhani, seorang ahli bid'ah. Kata Yahya bin Ya'mar, dia kata, puak-puak ni, puak-puak Ma'bad al-Juhani ni, yang kita sebut pada hari ini sebagai orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah, Ma'bad al-Juhani, orang-orang Qadariyah, fahaman Qadariyah, fahaman Jahmiyah, puak-puak ni, ahli bid'ah ini, mereka bukan orang lekeh-lekeh. Mereka memiliki karisma, kepandaian, kepetahan. Sebab itu orang terpedaya dengan mereka. Maka kata Yahya bin Ya'mar, kami mai dari Iraq ni, di tempat kami puak-puak ni duk mengkaji Al-Quran, duk buka Al-Quran, duk baca Al-Quran, berbincang tentang ilmu. Lalu disebut kelebihan mereka kepada Abdullah bin Umar. Tapi satu sayang, mereka ni tak percaya ada qadar. Maka kata Abdullah bin Umar dengan tegas dan dengan jelas, kalau kamu bertemu dengan puak-puak yang disebutkan tadi, beritahu kepada mereka, ana bari'u minhum, aku berlepas diri dari mereka. Wa hum bura'u minni, dan mereka itu semua berlepas diri dari aku. Maknanya kata Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, puak-puak ni yang tak beriman dengan takdir, kami tak ada kaitan dengan mereka, mereka tak ada kaitan dengan kami. Kemudian kata Abdullah bin Umar, kalaulah seseorang dari kalangan mereka ada emas, ada harta sebesar bukit Uhud, ada emas besar bukit, lalu dia bersedekah dengan emas sebesar bukit, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dia beriman kepada takdir Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, maka bila kita pergi kelas, kita pergi mengaji, tadah kitab dengan guru-guru, dengan asatizah, dengan ustaz-ustaz, kita kena ada set dalam kepala kita. Kita tahu apa yang kita nak mengaji. Kita kena tahu apa yang kita nak mengaji. Masalah kita, bila kita tak tahu apa yang kita nak mengaji, apa yang kita nak cari, kita main telan saja bulat-bulat. Bila kita telan bulat-bulat, maka segala buruk dan baik kita telan dalam keadaan kita tidak tahu yang mana satu palsu, yang mana satu sahih. Dan apabila kita, walau di mana kumpulan kita berada, di mana saf kita duduk semayang beribadat, di mana pasukan kita berjuang untuk Islam, apabila kita tidak ada memiliki basic ilmu yang asas dalam menilai al-haq, menilai benar dan salah, kita akan mudah disesatkan. Kita akan menjadi seperti orang-orang yang terpesong dan dipesongkan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, bahawa akan datang pada akhir zaman, sebagaimana kata Nabi kepada Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi yang meninggal pada tahun 36 Hijrah. Kata Nabi kepada Huzaifah, akan datang pada akhir zaman du'atun ala abwabi jahannam, pendakwah-pendakwah yang akan berada di hadapan pintu neraka jahannam.
menyeru manusia kepada api neraka. Siapa yang sahut seruan mereka akan tersumbat sekali dalam api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pasal apa jadi macam tu? Kerana kekurangan ilmu menyebabkan kita mudah disesatkan.